Satu kemalangan awal pagi yang meruntun sebuah komuniti yang erat. Ada sebuah kereta yang melanggar bangunan itu, macam mereka naik ke atas kaki 5. Saya boleh nampak mereka langgar papan tanda dan hentam bangunan itu. Kereta itu terhempas. 2 sahabat telah meninggal dunia dalam kejadian yang pada mulanya kelihatan seperti kemalangan tragis. Ini adalah perkara terakhir yang saya sangka kami akan temui. Tetapi apabila para penyiasat mula meneliti bukti-bukti, satu kesedaran yang menakutkan muncul. Bagaimana jika ini sebenarnya bukan kemalangan langsung? Tidak dapat dinafikan betapa takutnya 2 orang di dalam kereta itu. Kami akan membawa anda melalui segala liku-liku kes Mackenzie Sharila yang merupakan subjek episod terbaru kami dalam Penjenayah Wanita. Saya Elizabeth Milner. Episod ini membawa kita ke Strongsville, Ohio, sebuah bandar yang terletak lebih 20 batu dari Cleveland. Di sana kita bertemu dengan Mackenzie Sharila yang berumur 17 tahun. Mackenzie ialah seorang pelajar sekolah menengah di Strongsville High dan disitulah dia juga bertemu dengan teman lelakinya, Dominic Russo. Pada suatu hari, saya cuba menyiapkan urusan saya. Saya ada tarik akhir. Menjelang musim panas 2022, Dominic baru sahaja tamat sekolah menengah. Seperti ramai golongan muda lain, nampaknya Dominic sedang berusaha untuk mencipta nama untuk dirinya sendiri. Dia dilaporkan bekerja beberapa pekerjaan, termasuk mengendalikan jenama pakaian. Tetapi masalah mula timbul dalam hubungannya dengan Mackenzie. Sebenarnya, banyak perkara sedang berlaku di sebalik tabir. Macam mana saya nak benarkan awak masuk rumah kalau awak putuskan hubungan dengan saya dan ugut nak rosakkan barang-barang saya? Macam awak pun bukan nak pecahkan pintu pun. Or if you do not let me in the house. Awak nak calarkan kereta saya kalau saya tak benarkan awak masuk. Kalau awak tak benarkan saya masuk rumah, ya? Apa benda ni? Ya, saya tahu. Jadi benarkan saja saya masuk rumah. Tak, maksud saya, kenapa? Kenapa awak tak boleh macam tenang sekurang-kurangnya untuk sesaat? Awak takkan rasa selesa. Saya tenang. Saya rasa awak tak berhak tentukan itu dengan perangai pelik awak. Awak betul-betul mengancam dengan masalah trauma. Awak memang menakutkan. Sampai nak calar kereta saya dan sebagainya. Kenapa dia mengancam? Tom, saya akan beri awak satu peluang terakhir untuk buka pintu. Saya akan pergi dan lakukan apa yang saya cakap saya akan buat. Mackenzie memang dikenali sebagai seorang yang panas baran. Hubungan dia dengan Dominic sering bermasalah selama bertahun-tahun. Dengan putus dan berbaik semula, putus lagi dan berbaik semula. Kenzie, saya tak boleh buka pintu. Saya tak boleh duduk sini dan bergaduh. Kita kena pergi makan malam. Jumpa datuk nenek saya. Saya tak boleh. Kalau awak tak buka pintu, saya nak beritahu awak sekarang juga. Lepas tu apa? Apa yang akan jadi? Apa yang awak cuba nak cakap? Saya baru saja beritahu apa yang berlaku. Awak tak akan datang makan malam. Awak tak akan pergi makan malam. Apa maksud awak? Awak tahu betul apa yang saya maksudkan. Awak tak tahu betul apa yang saya maksudkan. Awak datang buka pintu ini sekarang juga atau akan ada masalah besar. Saya tak tahu. Macam awak tak boleh terus bergaduh. Awak tak boleh terus buat semua ugutan awak. Macam... Saya tak boleh buka. Awak tak boleh terus halau saya dari tempat yang awak kata rumah saya. Kenzie, saya halau awak. Awak ambil semua barang awak dan kata kita dah habis. Saya tak kata kita dah habis, John. Okey, dah sedia? Saya akan mula mengira. Pintu akan dibuka, okey? Awak akan buka pintu tu. Berhenti bersembunyi di belakang pintu. Macam budak kecil. Sedia. 1, 2, 3, Kenzie, saya tak boleh buka pintu ini. 4. Baiklah, saya akan pecahkan sesuatu. Bagi sesetengah orang, ini jelas merupakan hubungan yang toksik. Tetapi Dominic dan Mackenzie memutuskan untuk melangkah ke tahap seterusnya. Menjelang akhir tahun 2021, mereka tinggal bersama. Tetapi beberapa bulan kemudian, seorang akan mati dan seorang lagi didakwa atas pembunuhan itu. Pada 30 Julai 2022, Mackenzie, Dominic dan rakan Dominic, Davian Flanagan, semuanya menghadiri sebuah majlis graduasi bersama-sama. Mari kita dengar temu bual polis bersama Kelly Viraja yang menjadi tuan rumah majlis graduasi pada 30 Julai itu. Davian minta untuk datang, dan saya ingat Kenzie pernah tanya saya sebelum ini. Dia tanya lama dulu, tapi dia tak pernah message saya pada hari itu. Davian message saya pada hari itu dan tanya, "Hai, bolehkah saya masih datang ke majlis graduasi awak?" Saya jawab, "Sudah tentu." Lepas itu dia cakap, "Saya akan datang dengan Kenzie dan Dom." Masa itu saya tengah bermain dengan kawan-kawan saya. Kemudian Kenzie panggil, "Hey Kelly, mari sini." Saya pun tanya, "Kenapa?"
Dan dia tanya, awak pernah trip tak? Maksudnya awak pernah ambil acid tak? Saya pun jawab, tak, saya tak buat macam tu. Saya memang tak buat benda tu. Lagi-lagi mak saya ada kat sini. Saya memang tak nak buat benda tu. Saya rasa dia macam tanya, walaupun dia tak sebut secara langsung, tapi saya rasa dia nak ajak saya trip sekali dengan mereka kat rumah saya. Dan masa tu saya masih dekat dengan mereka. Jadi saya masih boleh dengar apa yang Kenzie cakap. Dia tengah cakap pasal nak pergi rumah Mark. Lepas tu dia tanya, kita nak buat malam ni ke? Macam mereka tengah berbincang. Jadi macam bunyinya mereka tengah bincang sama ada mereka nak trip ke tak. Dan mereka tengah cakap pasal rumah Mark. Lepas tu, macam 20 minit kemudian, macam mereka tak lama pun kat situ. Dan dia bawa pen vape. Saya tak pasti sama ada itu memang milik dia, tapi mereka ada pen vape dan mereka ada sebotol dalam boot kereta. Tapi mereka tak minum kat situ. Macam mereka kat situ sekejap je. Macam mereka langsung tak bergerak dari tempat mereka masuk. Mereka duduk kat tempat yang sama sepanjang masa dan kemudian terus pergi. Agak apa-apa yang mencurigakan tentang tingkah laku mereka? Langsung tak ada. Langsung tak ada. Mereka nampak betul-betul normal. Selepas meninggalkan rumah Kelly, Mackenzie, Dominic dan Davian pergi ke satu lagi parti. Kumpulan itu lepak sehingga awal pagi 31 Julai. Rancangan selepas itu adalah untuk pulang ke rumah. Perjalanan pulang bermula seperti biasa. Kemudian, ketika matahari mula terbit, satu panggilan 911 diterima. Ya, adakah anda tahu di mana Progress bertemu dengan Jalan Albion di Strongsville? Ya, betul-betul di seberang jalan dari Progress. Ada sebuah kereta yang melanggar bangunan itu. Saya tak pergi dekat sebab saya naik motosikal. Saya tak pasti kalau saya akan terperangkap. Tapi mereka naik ke atas tepi jalan. Saya boleh nampak mereka langgar papan tanda dan hentam bangunan itu. Kereta-kereta itu berlanggar. Adakah awak ada corong di dalamnya? Saya tak pergi dekat dengannya. Saya sedang naik motosikal. Berapa lama dah berlaku? 2 minit lepas. Saya tinggal betul-betul di Westwood. Saya tinggal dekat saja dengan jalan tu. Pegawai-pegawai bergegas ke tempat kejadian. Ini adalah situasi yang ramai belum pernah lihat sebelum ini. Radio, kami ada sekurang-kurangnya 2 orang di dalam kereta ini. Tiada siapa yang bergerak. Ya Allah. Ya Allah, ada 3 orang semua. Radio, tiada siapa yang segar. Tiada siapa yang bernafas. Tolak tingkap itu keluar. Orang baru. Ya Allah, bro. Siapa yang boleh dengar suara saya? Pemandu. Radio, Pemandu. Sedang bernafas tanpa sedar. Ini teruk, kawan-kawan. Dia masih hidup. Kita kena keluarkan dia entah macam mana pun. Baiklah, capai ke atas dan buka kunci pintu ini. Polis Strongsville kata pemandunya ialah Mackenzie, 17 tahun. 2 penumpangnya ialah Dominic dan Davian. Dominic duduk di tempat duduk penumpang dan Davian duduk di tempat duduk belakang. Bernafas. Hi, Swedge. Mari kita lihat kalau kita dapatkan beberapa ID. Adakah mereka kelihatan lebih muda? Tidak dibandingkan dengan unit-unit lain. Oh ya, mereka semua agak muda. Jika kau jumpa aku, cari alamat email kerajaan sekarang juga. Aku tak rasa apa-apa. Aku tak rasa ini palsu. Dia bernafas. Aku nampak perut dia. Ada sedikit ekspresi. Oh ya? Ya. Kita ada 2 yang dah tiada. Ya. Saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Adakah ini terkunci atau apa? You aku penasaran. Ini kena budget.
stuck on the frame. Let's go around see if we can... Oh, tunggu. Kita mungkin boleh tarik mereka dari depan. Sarge, kami sudah bersedia untuk cuba keluarkan dia. Oh bro, aku tak pasti kalau aku boleh. Tak. Tunggu saja sampai Superman berada di sini. Dia dah menghimpit ni. Ya Allah. Dia sedang bernafas. Dia sedang bernafas. Dia sedang bernafas. Cuba capai dia dan pusingkan dia. Saya akan lihat sama ada kita boleh pergi. Saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa nadi pada lelaki ini. Saya tak rasa nadi pada yang ini, kawan-kawan. Kita ada 2 dek dihidupkan. Yesus Kristus. Itu yang paling teruk saya pernah lihat. Saya rasa sama ada dia mabuk atau hayal atau dia memang bukan dari sini. Dia memandu terlalu laju dan tak tahu di mana jalan itu berakhir. Sebab maksud saya nampak macam mereka pun dah terbabas dari jalan ke atas sana. Memang betul. Jadi macam okeylah. Jadi macam Mereka mungkin datang terus dari sebelah sana. iya, mungkin. Tapi maksud saya kalau awak melanggar bangunan sekuat itu, saya tak percaya orang yang bekerja di sini sepanjang malam tak dengar apa-apa. Ciri jenis yang sangat tepat. Ya, baiklah. Tapi itu memang gila. Saya rasa dia masih agak hangat bila disentuh. Jadi Tapi macam Pegawai dan anggota bomba menarik Mackenzie keluar dari kereta. 21 akan pergi. Akan kembali sebentar lagi. Hari ini akan jadi hari yang baik. Semoga hari Anda baik. Saya di 31. Saya akan pergi. saya dapat 2,131. Mereka kata ada. Tumbuhan di Colorado. Merepek tak masuk akal. Apa nama awak di sini? Mackenzie, okay. Dia dikejarkan ke hospital, tetapi kedua-dua Dominic dan Davian disahkan meninggal dunia. Adakah itu jeritan saksi? Tidak, mereka hanya lalu di sini pagi tadi pada pukul 6 dan nampak kereta di sini. Kami tidak tahu bila ia berlaku, mungkin pada waktu malam. Tak tahu dari mana mereka datang. Tidak, mereka memang sedang datang melalui progres ke arah sini. Waktu panggilan adalah masa kematian. Badan dia masih terasa hangat. Sangat hangat. Baiklah. Pukul berapa masa kematian? 6.44. Untuk kedua-dua je? Ya. Anda sedang melihat melalui rakaman kamera badan pegawai betapa teruknya kerosakan dalam kemalangan maut ini. Tetapi semasa memeriksa kerosakan itu, pegawai menemui lebih banyak lagi. Saya perlukan cendawan dan penimbang keselamatan mata dia dalam kereta saya. Oh, baiklah. Ya, ganja, cendawan, ganja dan cendawan. Saya akan bercakap tentang koktel. Mereka juga sentiasa ada Rainers di teluk itu. Bukan yang kita boleh. Enjin masih agak panas, jadi ia tak boleh terlalu lama. Oh, itu lebih baik. Dalam beberapa jam. Ya, maksud saya. Saya sedang cuba. Maksud saya, kita perlu kenal pasti lelaki ini. Keluarganya perlu tahu. Di hospital, pegawai-pegawai terpaksa menyampaikan hakikat pahit kepada ibu bapa Mackenzie. Dave, apa yang mereka beritahu awak? Tidak. Dia cuma, dia diterbangkan ke sini dengan helikopter perubatan. Ya, saya tak tahu tentang itu. Okey. Tidak. Dia nak duduk, ya Allah.
Tunggu, kenapa Sales Progress ada di Alameda? Kereta langgar bangunan, 2 orang maut dalam kenderaan. Anak perempuan yang memandu. Siapa yang meninggal? Saya tak tahu siapa mereka, tapi ada seorang yang kita tak kenal. Nama dia Jacob. Ada sesiapa kenal Jacob? Dam! Tidak, berhenti. Jangan bercakap. Kawan-kawan. Saya tahu, kami sudah lama hadapi perkara ini. Anak perempuan awak selamat. Dia sedang bercakap dengan kami. Saya akan bercakap dengannya. Baik, anak perempuan awak masih hidup. Baik. Anak perempuan awak masih hidup. Ia yang memandu. Baik. Siapa tu? Jacob dan Hill. Saya rasa, apa nama yang awak sebut tadi? Dam. Mungkin. Oh. Ya Tuhan, berhenti. Apa hubungannya dengan dia? Okey, ya, jadi Dom ada dalam kereta. Apa? Awak gurau ke? Puan. Itulah keadaan kita sekarang. Okey. Apa yang dicakap? Sekarang juga. Ini adalah siasatan yang sedang berjalan. Kelajuan memang menjadi faktor. Jadi, dadah dia. Ya Allah. Orang tersayang berkata, McKinsey kelihatan hancur hati atas kematian Dominic dan Davian. Pada 7 Ogos 2022, keluarganya berkongsi hantaran ini di bawah obituary dalam talian Dominic yang berbunyi, "Dia sayangkan kamu, kami sayangkan kamu, seluruh keluarga saya sayangkan kamu, selamanya dalam hati kami, selamanya." Hanya beberapa minggu kemudian, pada 24 Ogos, McKinsey sendiri memuat naik ini di bawah obituary Dominic. "Saya rindukan awak, Noob. Saya masih rasa seperti awak akan muncul di pintu pada bila-bila saat. Saya rindukan gelak tawa awak, senyuman awak yang sempurna. Saya rasa tenaga awak sentiasa ada di sekeliling saya setiap hari. Saya cuma berharap ia boleh dirasai secara fizikal. Ya Allah, awak adalah orang terakhir yang patut menerima semua ini. Masa depan yang begitu indah menanti awak. Kalaulah saya lebih kerap beritahu awak semua ini, tolong tunggu saya." Namun, walaupun ramai yang percaya dia sedang pulih dan sedang berkabung, McKinsey memuat naik beberapa video di halaman TikTok miliknya. Saya pun bukannya hebat sangat. Saya cuma salah seorang gadis yang boleh ambil banyak dadah dan tak mati. Keluarga Dominic mula membunyikan amaran tentang beberapa perkara mencurigakan yang mereka mula perasan. Mari kita dengar sedikit temu bual Christine Russo. Dia ialah ibu Dominic. Pada ketika ini, kami sedang menunggu keputusan ujian toksikologi untuk melihat sama ada ia berkaitan dengan OV atau perkara lain. Sekarang, apabila awak dan saya berbual sebelum ini, awak menyatakan bahawa awak fikir ini bukan sekadar OVI, bahawa ada sesuatu yang lain. Dia beritahu saya baru-baru ini bahawa mereka sudah muak. Saya tanya dia, kenapa awak tak minta saya datang ambil awak? Dan dia kata, kami tak berjaga pun atau apa-apa. Peti kata, saya tak ada ia secara bertulis. Saya hanya terima secara lisan di tanah perkuburan. Jadi itulah yang dia katakan. Adakah awak masih percaya teori bahawa ada sesuatu yang lebih jahat daripada awak tahu? Sebarang bentuk kemerosotan keupayaan yang terlibat. Satu-satunya perkara yang bagi saya tak pasti jika ada. Awak tahu, banyak kabar angin. Saya rasa ramai orang berbohong tentang perkara-perkara tertentu. Semua orang yang berada di parti itu sangat tidak bekerja sama dan mereka hampir semuanya mendapatkan peguam serta enggan bercakap. Saya perasan ada beberapa pertukaran mesej antara awak dan McKinsey dan banyak kali awak tahu pada satu ketika ada pertukaran, saya sayang awak. Jadi mungkin dia rasa selesa. Tapi boleh awak ceritakan kepada saya bagaimana hubungan antara Dom dan Kenzie? Sebenarnya, Dom agak lebih berahsia dengan saya tentang pertengkaran mereka. Tapi anak saya kata yang dia sering mengunggutnya sepanjang masa. Dan dia tiba-tiba marah pada saya satu hari, mengatakan yang Kenzie buat dia jadi. Gila, dan ia sangat teruk. Saya pun akan kata semua masalah Dom adalah disebabkan oleh dia dan kerana marah.
Dan saya perlu sedar bahawa dia tidaklah semanis dan sepolos yang saya sangka. Dom pernah cakap tentang cara pemanduan dia atau awak tahu, pernah awak tahu sebut apa-apa kepada awak tentang saya tak rasa selamat naik kereta dengan perempuan ni atau apa-apa yang seumpama itu. Macam yang saya cakap, dia pernah kata yang dia memang gila dan dia risau tentang cara pemanduan dia. Penyiasat juga mendapati McKinsey sedang mencari perhatian di tempat lain, seperti melalui beberapa agensi peragaan. Ini adalah rakaman temu bual polis bersama Paul Burlinghouse, kawan McKinsey sejak sekolah menengah. Kalau awak aktif di media sosial, adakah awak nampak Kenzie berbual dengan syarikat peragaan ini selepas kemalangan, selepas kami pulangkan telefon dia? Saya nampak orang bercakap tentang perkara itu. Ya, apa yang awak nampak? Cuma orang ramai betul-betul marah. Marah tentang apa? Bahawa dia bercakap dengan dia, saya pun tak tahu. Ya, awak nampak tak betapa gembiranya ibu dia bila syarikat peragaan tu cuba bantu dia rancang masa depan. Dia baru saja bunuh teman lelaki dia dan seorang lagi budak yang ada masa depan cerah. Dia bunuh 2 orang. Dan reaksinya ialah, saya risau tentang kerjaya peragaan saya. Bukannya itu yang saya maksudkan, pertimbangkan semua itu. Seperti yang awak tahu, bila sampai masanya, orang boleh berlakon dengan sangat baik tentang betapa hancurnya mereka. Tapi kemudian awak tengok media sosial mereka dan awak kembali bercakap tentang kerjaya serta rancangan masa depan awak. Kalau saya bunuh kawan-kawan saya atau kalau saya bertanggungjawab atas kematian seseorang, ia memang sangat menghancurkan. Bagi para detektif, tingkah laku McKenzie bukan satu-satunya perkara yang membimbangkan. Kelajuan juga merupakan faktor utama dalam kemalangan maut itu. Pihak berkuasa berkata McKenzie memandu jauh melebihi had laju. Dia memandu sekurang-kurangnya 100 batu sejam. Pihak berkuasa juga mendapati remaja itu mempunyai THC dalam darahnya semasa kemalangan berlaku. Rakan-rakan Davion memberitahu detektif bahawa McKenzie memang dikenali suka melinting ganja dengan kerap. Mereka memanggilnya Baby Kush. Ya, kenapa itu? Hanya kerana dia merokok. Banyak sangat ganja dan ada gambar di Instagram dia. Tapi saya pasti dia dah padam sekarang. Ya, selling cars, smoking weed. Ya, kami ada semua itu. Saya tahu daripada ramai orang yang beritahu saya dan juga kawan-kawan terdekat dia bahawa Kenzie dan Dom selalu bergaduh. Okay. Dan dia selalu marah di jalan raya. Saya ingat seseorang pernah beritahu saya yang dia tinggalkan Dom di lebuh raya sebab mereka bergaduh. Jadi dia memang dikenali sebagai gadis macam tu masa sekolah menengah dan juga selepas tamat sekolah menengah. Dan masalah-masalah dia. Ya. Jadi dia mengamuk di jalan, malah pernah halau dia keluar dari kereta di lebuh raya sekali. Ya. Dia betul-betul buat dia jadi gila. Dan kita cuma tak tahu macam mana dia hadapi semua ini. Pada 2 November 2022, 3 bulan selepas kemalangan itu dan tidak lama selepas McKenzie dibenarkan keluar dari hospital, polis telah menggari dia dan bukan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Dia di mana? Betul-betul di belakang sana, kawan. Hai Mackenzie, sudah keluar. Saya Detektif Jazu. Saya yang telah menyiasat kemalangan itu. Anda ditahan atas tuduhan membunuh dengan sengaja sebanyak 2 kali. Baik. Tiada siapa akan tanya apa-apa soalan kepada anda. Tiada siapa akan mengganggu anda. Boleh saya minta kunci anda, sila? Boleh tak awak berhati-hati semasa menanggalkan yang ini supaya ia tak rosak sebelum awak tergelincir? Baik, baik. No. Terima kasih. Baik. Okey, cuma letakkan tangan awak di sini. Kereta peronda ini di sini. Sebenarnya dia yang bawa dia keluar dari kereta dan kami tidak. Ada apa-apa yang saya tak jumpa? Hari yang baik, semoga anda... Jaga kepala anda semasa masuk.
Detik-detik ini dari kamera badan dan dari dalam kereta peronda baru sahaja dikeluarkan pada tahun 2025. Jadi, kita benar-benar dapat melihat beban keseluruhan kes ini menimpa Mackenzie yang ketika itu berumur 18 tahun. Dan ini mungkin tempat yang dia tak pernah sangka dia akan berada. It's just like Stand right by that black mat. Mudah dan jelas. Yep. Until that door. Step on that yellow line and just face the wall. Apa yang kamu buat, Mackenzie? Baiklah Mackenzie, saya nak buka gari kamu. Saya perlukan semua barang kemas dan segala-galanya daripada Pakcik Kren. Saya tak boleh pakai mana-mana pun. Tak, saya kena tanggalkan semuanya sementara kamu dalam penjara sekarang. Juri besar mendakwanya dengan sedozen pertuduhan dan pendakwa raya nampak yakin ada bukti kukuh bahawa kemalangan itu disenajakan. Pihak negeri mendapat tahu Mackenzie telah mengugut untuk membunuh Dominic dan mereka juga fikir mungkin dia akan membunuh dirinya sendiri juga. Dalam masa setahun, kes ini akan dibicarakan, bukan di hadapan juri seperti yang biasa dilihat. Keputusan ini akan ditentukan sepenuhnya oleh hakim dalam apa yang dipanggil perbicaraan tanpa juri. Menurut dokumen mahkamah, kami mendapat tahu bahawa hakim telah melawat beberapa lokasi sepanjang laluan yang dilalui oleh Mackenzie, Dominic dan Davian. Pegawai yang bertindak balas terhadap kemalangan itu memberi keterangan di mahkamah tentang apa yang mereka saksikan. Seorang daripada mereka berkata, kereta itu kelihatan seperti dipotong di tengah. Seorang pakar pembinaan semula memberi keterangan bahawa pedal pemecut pada Toyota Camry milik Mackenzie ditekan sepenuhnya selama 4.6 saat sebelum kemalangan berlaku. Bandicute engine juga berada pada 100% sehingga 1.6 saat apabila kenderaan itu terangkat ke udara semasa melepasi tepi jalan. Dan sepanjang hampir 5 saat itu, brek tidak pernah ditekan. Tetapi peguam Mackenzie memberikan penjelasan perubatan yang mungkin boleh menerangkan kemalangan maut tersebut. Mari kita dengar sedikit lagi temu bual polis Paul Burlinghouse. Sekali lagi, dia telah mengenali Mackenzie sejak sekolah menengah. Pernahkah anda rasa anda tahu ketika dia lepak dengan anda? Dia takutkan sesuatu. Anda tahu sebarang masalah mental seperti kemurungan. Anda tahu dia pernah cakap dia benci kehidupan. Ia ada gangguan POTS. Saya rasa itulah namanya yang menyebabkan orang pengsan. Saya tahu itu yang ibu dia maksudkan. Bila Mak Dong mula bercakap? Masa saya melawat dia di hospital. Jadi selepas itu? Selepas itu. Berapa kali? Anda telah bercakap dengan Kenza sejak kemalangan itu? Saya hanya sempat jumpa dia sekali. Awak sempat jumpa dia sekali, ya. Macam mana keadaan dia? Dia tak gembira di hospital. Maksud saya, apa yang saya perhatikan selepas melawat dia 2 kali ialah dia nampak tak kisah sangat yang dia telah membunuh teman lelakinya, seorang lelaki lain. Awak pun rasa perkara yang sama. Bila saya masuk, dia sangat hancur. Dia benar-benar hancur. Dan dia tak berhenti bercakap tentang itu. Dia asyik cakap pasal benda tu saja. Walaupun teori itu dikemukakan semasa perbicaraan bahawa penyakit POTS dia mungkin menyebabkan kemalangan itu, seorang penyiasat dari Biro Kenderaan Bermotor Ohio memberi keterangan. Mackenzie tidak menyatakan keadaan itu semasa memohon lesen sementara pada tahun 2022 selepas terlibat dalam kemalangan beberapa bulan sebelum kematian Dominic dan Davian. Seperti hak semua tertuduh, Mackenzie memilih untuk tidak memberi keterangan membela diri semasa perbicaraan. Bagi keputusan hakim dalam kes ini didapati bersalah atas semua pertuduhan. Kini, pada 21 Ogos 2023, hari Mackenzie akan mengetahui nasibnya. Hari penjatuhan hukuman sentiasa penuh emosi, bukan sahaja untuk tertuduh tetapi juga untuk keluarga mangsa yang akhirnya mendapat peluang untuk meluahkan perasaan mereka. Sebahagian besar kes ini berkisar tentang Mackenzie dan Dominic serta turun naik hubungan mereka. Tetapi ada seorang lagi yang juga menjadi mangsa Mackenzie.
Anak saya Davion adalah dan akan sentiasa menjadi lebih daripada sekadar kargo. Dia sangat berharga. Dia adalah jiwa yang menakjubkan dengan hati yang mulia. Dia memberikan kepada dunia apa yang paling dia inginkan dalam hidupnya sendiri. Cinta. Jenis cinta yang sanggup menyelamatkan seorang kawan di tengah malam tanpa banyak soal. Jenis cinta yang akan melindungi orang lain dan menghormati mereka. Dia mudah berkawan dengan senyumannya yang mudah membuat orang lain tersenyum. Dia seorang atlet yang berbakat. Dia merancang untuk pergi ke sekolah gunting rambut dan membuka kedai sendiri. Anak saya tidak mempunyai kumpulan kawan tertentu. Sebaliknya, dia adalah kawan kepada semua orang. Dia sanggup berusaha lebih untuk menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain, termasuk mereka yang sering dipinggirkan oleh masyarakat. Mereka yang kurang bernasib baik, yang mempunyai cabaran perkembangan, yang sedang terluka dan yang tidak dihargai. Davion memastikan setiap orang yang ditemuinya tahu bahwa dia benar-benar menghiraukan mereka, bahwa dia menghargai mereka, dan bahwa mereka layak menerima perhatiannya. Davion dan anak-anak saya telah mengalami lebih daripada cukup kesedihan, kesusahan, dan kehilangan. Davion telah diambil sebagai anak angkat bersama adik-beradiknya dari jagaan keluarga angkat. Mereka adalah adik-beradik kandung. Kami berasa amat berbesar hati kerana dipilih atau telah dipilih untuk menjadi ibu bapa mereka. Pemergian Davion Markel Flanagan sangat sukar untuk saya. Kami telah melalui segala-galanya bersama sejak hari pertama. Davion adalah abang kepada saya dan adik perempuan saya, Dahlia. Kami semua telah diambil sebagai anak angkat bersama pada tahun 2012. Selepas Davion meninggal dunia, banyak trauma dan kesakitan lama kembali menghantui hidup saya, menyebabkan sukar untuk sembuh daripada peristiwa trauma ini atau peristiwa yang menyakitkan ini. Damon bukan sahaja abang kepada saya, tetapi juga menjadi contoh teladan dalam banyak cara. Dia adalah orang yang paling saya percayai kerana dia membuat saya rasa selamat. Dia mengajar saya tentang pentingnya menghargai setiap detik dan menikmati hidup. Kenangan yang kami ada sangat kuat, tetapi kehilangannya telah menunjukkan kepada saya betapa berharganya kehidupan. Saya rasa seolah-olah saya tidak dapat bergerak ke hadapan. Saya ingin Anda memberikan hukuman penjara selama mungkin kepada Mackenzie. Saya telah mengenalinya selama kira-kira 3 tahun, dan kerana dia sentiasa memilih jalan mudah, Keluarga Dominic Russo juga bercakap terus terang tentang Mackenzie. Tiada siapa yang mahu perkara ini menjadi satu pembunuhan. Atau untuk menghukum Mackenzie Shirila atas kemalangan ini. Tetapi ini bukanlah satu kemalangan kereta. Bukti dan sains membuktikan bahwa Mackenzie Shirila telah membunuh anak saya Dominic serta Davion. Tiada sebarang penipuan dalam kes ini seperti yang ingin diuar-uarkan oleh keluarga Shirila. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Polis Strongsville dan Negeri Ohio kerana mencari kebenaran di sebalik kemalangan ini. Terima kasih kepada mereka, kita semua tahu apa yang berlaku dalam kereta itu pada hari tersebut. Apa yang kita tidak tahu ialah mengapa. Setiap hari saya berharap saya dapat mengubah semua ini. Saya kehilangan 3 orang anak dalam kemalangan itu. Setiap hari, tidak ada 1 menit pun yang berlalu tanpa saya memikirkan tentang anak saya. Begitu juga Davion. Hati saya hancur selama-lamanya. Mackenzie Shirila mempunyai pilihan. Dom dan Davion tidak mempunyai pilihan. Kita semua ditinggalkan di sini untuk berkabung. Tetapi apa yang Dave, Tom, Nick, dan Davion hilang tidak akan pernah dapat digantikan dengan apa cara sekalipun. Atau dengan apa-apa, hukuman tertentu. 31 Julai 2022, mereka menghubungi Ibu Mackenzie yang histeria kerana kehilangan anak saya dan Davion. Saya tahu Mackenzie berada di hospital, dan perkara pertama yang diberitahu kepada saya ialah, "Oh, tolong jangan dengar apa yang semua orang katakan di Facebook." Ya, anak lelaki saya sudah meninggal. Kawan dia sudah meninggal. Dan saya sedang periksa keadaan anak awak. Ya, media sosial adalah perkara yang penting. Media sosial telah menjadikan kehidupan Mackenzie seperti satu permainan, dan kini menjadikan tragedi yang memilukan hati ini sebagai satu permainan juga.
Tiada siapa yang dapat membayangkan kesakitan kehilangan seorang anak, melainkan mereka sendiri pernah kehilangannya. Kesakitan itu kekal selamanya. Masa tidak akan menyembuhkan luka ini. Mackenzie, kamu akan masuk penjara karena kamu lakukan perkara ini. Bersyukurlah karena kamu masih hidup dan masih ada masa depan, apapun yang akan terjadi. Dom dan Davion telah dirampas masa depan, harapan, dan impian mereka. Mackenzie langsung tidak menunjukkan belas kasihan kepada Dominic, begitu juga kepada Davion. Hanya Tuhan sahaja pada waktu ini yang boleh mengasihani jiwanya. Pendakwa raya mengecam kurangnya rasa kesal Mackenzie selepas kemalangan itu. Mereka berkata kelakuannya seperti dalam video media sosialnya adalah salah satu daripada banyak contoh. Saya pun bukanlah hebat sangat. Saya cuma salah seorang gadis yang boleh ambil banyak dadah dan tak mati. Badan kena macam pin up, badan kena macam anak patung. Tak kisah kalau awak fikir saya bodoh, saya langsung tak peduli. Tidak lama selepas dibebaskan dari hospital, polis telah diberikan video tambahan mengenai tertuduh dari kerusi rodanya ketika dia menghadiri sebuah konsert di The Flats. Dan sekali lagi, Yang Arif, saya mengemukakan ini kepada mahkamah untuk menunjukkan betapa teruknya kekurangan rasa kesal. Ini adalah sesuatu yang ditunjukkan ketika siasatan masih berjalan sebelum dia didakwa dan ditangkap pada November tahun lepas. Dan inilah perkara-perkara yang sampai kepada pihak polis dan menunjukkan betapa teruknya kekurangan rasa kesal. Ditambah pula dengan fakta bahawa tertudung dilaporkan memandu kereta sejurus selepas kejadian ini dan dia dilihat di Strongsville sekali lagi memandu kereta. Walaupun ibunya memberi keterangan bahawa dia kadang-kadang pening akibat satu keadaan yang memerlukan dia mengambil pil garam. Atau walaupun hakikatnya ibunya yang sebenarnya memberikan dia kereta yang digunakan untuk mengambil nyawa Dominic dan Davion. Tuan Hakim, saya cuma ingin membuat satu permohonan berterusan untuk Tuan Hakim. Terima kasih. Yang baik. Ini adalah pada Halloween tahun lepas, jadi ini adalah selepas kemalangan sebelum dia didakwa pada bulan November. Ibu Mackenzie, Natalie, merayu kepada mahkamah untuk belas kasihan terhadap anak perempuannya. Yang Arif, ini adalah satu kemalangan yang sangat dahsyat dan tragis yang berlaku tanpa dia ingat apa-apa dan dia tidak akan pernah pulih secara emosi atau fizikal daripadanya. Dia juga hampir mati. Kami memohon agar Yang Arif tidak menjalankan hukuman itu secara berturut-turut. Dia seperti keluarga kami dan kami semua saling menyayangi. Pagi kejadian itu, dia telefon. Saya mendapat panggilan telefon bahawa ada kemalangan kereta. Jadi kami pergi ke hospital dan saya pun tak tahu siapa yang ada dalam kereta itu. Nama-nama masih belum disahkan lagi. Dan saya rasa macam saya nak menangis sebab saya terlalu rindukan dia. Kami sangat sayangkan dia. Saya mohon agar diberi kelonggaran kerana ini adalah satu kemalangan tragis yang dia sendiri tidak ingat. Dan Davion, dia adalah kawan baru. Saya benar-benar minta maaf. Tidak. Tidak, ya Tuhan, tidak. Sama sekali tidak. Mereka semua saling menyayangi. Mereka semua habiskan setiap hari bersama. Awak faham maksud saya? Saya tak tahu terlalu banyak tentang dia. Saya ada masalah dengan Encik Shaw. Maaf? Bukankah itu sebahagian daripada masalahnya kerana mereka semua saling mempercayai? Bukankah itu sebahagian daripada? Itu bukan masalah langsung. Ia sangat indah. Hari yang baik. Indah, saya faham. Saya faham bagaimana rupanya. Saya katakan bahawa itu adalah satu kemalangan yang tragis. Dia tidak akan pernah. Kita perlu membesarkannya. Saya faham. Saatnya tiba untuk Mackenzie bercakap sebelum hukuman dijatuhkan. Kini, pada usia 19 tahun, dia menyampaikan kenyataannya sambil menahan air mata. Keluarga. Don't done that, Theo. Saya benar-benar minta maaf. Saya harap suatu hari nanti anda boleh lihat bahawa saya tidak akan pernah membiarkan ini berlaku atau melakukannya dengan sengaja. Saya berharap saya dapat ingat apa yang berlaku. Saya benar-benar minta maaf. Hati saya hancur. Saya sayang Dom dan Davion. Kami semua adalah kawan dan Dom adalah teman jiwa saya. Saya berharap saya boleh menghilangkan segala kepedihan anda dan saya benar-benar minta maaf. Dan kepada keluarga saya, terima kasih atas sokongan dan semua kasih sayang yang anda berikan. Terima kasih kerana menemui saya. Saya sangat sayangkan anda semua. Terima kasih.
Peguam bela, beliau mendesak hakim untuk mempertimbangkan agar hukuman beliau dijalankan serentak atau pada masa yang sama. Tetapi adakah hakim bersetuju? Ketiga keluarga ini dan rakan-rakan mereka sedang menderita. Dan seluruh hidup mereka telah berubah secara tidak dapat dipulihkan karena tindakan defendant. Akibat tidak disengajakan dan kesan sampingan daripada keputusan yang mementingkan diri sendiri, disengajakan dan kejam oleh Mackenzie akan berterusan selama-lamanya. Ia benar-benar telah mengubah sejarah karena ia telah menamatkan 2 nyawa. 2 orang lelaki muda telah meninggal dunia. Kematian mereka sangat mengerikan. Tidak ada keraguan dalam pikiran Anda tentang apa yang berlaku pada malam ini. Tidak ada keraguan tentang ketakutan yang amat sangat 2 orang di dalam kereta itu. Defendant mengawal semua kejadian. Dia yang memilih hari itu. Secara khusus, dia memilih hari yang betul-betul sebelum hari lahirnya yang ke-18. Dia memilih untuk memandu kereta, masa untuk memandu kereta. Dia memilih laluan yang terpencil yang telah disiasat terlebih dahulu melalui kawasan perindustrian. Dia memilih sasaran untuk dilanggar dan mangsa-mangsanya. Dia memilih cara dan kaedah untuk melaksanakan rancangan itu. Dan dia merancang serta melaksanakan peristiwa pada 31 Julai 2022 dengan sengaja. Semakan terhadap bukti menyokong penemuan fakta, keterangan forensik, keterangan daripada petugas kecemasan yang mula-mula tiba, keterangan daripada dokter bilik kecemasan yang merawat tertuduh, keterangan daripada pakar perubatan koroner, keterangan daripada mereka yang mengenali mangsa dan tertuduh, serta keterangan daripada pegawai BMV yang memberikan bukti bahwa bukan sahaja tertuduh menafikan sebarang keadaan perubatan semasa memohon lesen yang turut disahkan dan ditandatangani oleh ibunya. Tetapi juga bahwa sejurus selepas kemalangan itu, Mackenzie memperbaharui lesen memandunya dan sekali lagi menafikan sebarang keadaan perubatan. Semasa siasatan, dia bertanya sama ada mereka boleh hanya menggantung lesen memandunya selama 10 tahun. Sukar untuk memahami bagaimana seseorang boleh risau tentang hak memandu mereka, sedangkan baru sahaja bertanggung jawab atas kematian 2 orang. Kejadian ini bukan kemalangan yang berpunca daripada sebarang keadaan perubatan. Tiada kerosakan mekanikal pada kereta. Rekod jelas mengenai fakta dan bukti. Kenyataan ibunya yang tidak disokong tanpa sebarang keterangan atau rekod perubatan tidak meyakinkan. Penting juga untuk diingat bahwa walaupun Mackenzie berniat untuk turut mati dalam kemalangan ini, itu tidak relevan. Cobaan bunuh diri yang gagal bukanlah satu pembelaan terhadap tuduhan membunuh. Dan walaupun dalam cobaan membunuh diri selepas membunuh, apabila pelaku yang melaksanakan rancangan itu terselamat, kematian atau kematian lain masih dianggap sebagai pembunuhan. Hanya ada 1 orang yang bertanggung jawab atas penderitaan semua orang dalam bilik ini, dan orang itu adalah awak Mackenzie. Jadi dia dijatuhkan hukuman untuk pertuduhan kedua, pembunuhan Davion Flanagan, 15 tahun hingga seumur hidup. Dia dijatuhkan hukuman untuk pertuduhan pertama, pembunuhan Dominic Russo, 15 tahun hingga seumur hidup, dijalankan serentak antara satu sama lain, dengan kredit untuk masa yang telah dijalani. Mackenzie Shirilla sedang menjalani 2 hukuman penjara seumur hidupnya atas pembunuhan Dominic Russo dan Davion Flanagan di penjara pemulihan wanita Ohio. Dia akan layak dipertimbangkan untuk parol selepas 15 tahun. Pendengaran parol pertama akan diadakan pada tahun 2037. Terima kasih kerana menonton episod ini. Saya Elizabeth Milner dan kami akan kembali tidak lama lagi untuk episod seterusnya Penjenayah Wanita.